Salam sejahtera murid-murid, bersua kembali bersama Cikgu Hajinah dalam Pendidikan Moral Tahun 5. Baiklah, hari ini kita masih lagi dalam unit 13 kesederhanaan. Standard kandungan 13, amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Standard pembelajaran 13.3 menghuraikan kepentingan amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. 13.4 mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini murid-murid, pada akhir pembelajaran diharap murid dapat menghuraikan dengan betul kepentingan amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Dan yang kedua, mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Kriteria kejayaan. Yang pertama, murid dapat menghuraikan dengan betul sekurang-kurangnya dua kepentingan amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Dan kriteria kejayaan yang kedua, murid dapat menyatakan dengan betul sekurang-kurangnya dua perasaan berkaitan dengan amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Baiklah murid-murid, jom kita lihat buku teks muka surat 121. Baik, hari ini kita akan lihat petikan bertajuk Nikmat Amalan Bersederhana. Okay, cikgu akan bacakan temu bual yang terdapat dalam teks tersebut ya murid-murid. Bersempena dengan sambutan Minggu Kesederhanaan, sebuah stesen radio telah memilih Ujang sebagai ikon kesederhanaan bagi kampung Serunai. Baik, kita lihat dialog ya. Selamat sejahtera. Tahniah Ujang. Selamat sejahtera. Terima kasih. Okey. Seterusnya, juru acara ataupun juru hebah bertanya lagi. Pada pendapat kamu, mengapakah kamu dipilih sebagai ikon kesederhanaan Ujang? Saya dan rakan-rakan sekampung telah mengambil inisiatif untuk menghasilkan peralatan pertanian yang menjimatkan kos, masa dan tenaga petani. Mungkin usaha ini menyebabkan saya dipilih sebagai ikon kesederhanaan. Apakah faedah yang kamu peroleh apabila mengamalkan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat? Okey, jawab Ujang. Amalan kesederhanaan membolehkan saya hidup selesa dalam masyarakat. Saya juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Hal ini menjadikan hubungan saya dengan anggota masyarakat lebih erat. Baiklah murid-murid, berdasarkan petikan tersebut, apa yang kita boleh perhatikan ialah bentuk amalan bersederhana yang dilakukan oleh Ujang ialah menghasilkan peralatan pertanian. Kepentingan amalan kesederhanaan yang diamalkan oleh beliau ialah yang pertama, peralatan pertanian tersebut dapat menjimatkan kos. Yang kedua, ia juga dapat menjimatkan masa. Yang ketiga, ia juga dapat menjimatkan tenaga yang digunakan oleh manusia. Dan seterusnya, hidup akan lebih selesa dengan adanya kemudahan yang ada. Dan ianya juga dapat meringankan beban kerja seseorang. Okey. Selain daripada itu, ianya dapat mengeratkan hubungan dengan anggota masyarakat. Ya, dengan adanya peralatan pertanian begini yang dihasilkan selain daripada contohnya Ujang dapat memperkenalkan peralatan tadi, secara tidak langsung ia dapat mengeratkan hubungan dengan anggota masyarakat kerana ianya mereka dapat membantu masyarakat untuk memudahkan tugas mereka. Kemudian perasaan yang wujud bila mengamalkan kesederhanaan ialah tenang. Kenapa tenang? Kerana tidak ada gangguan. Kemudian rasa gembira kerana dapat membantu orang lain. Rasa bangga kerana dapat kerana dapat membantu ataupun meringankan beban orang lain. Dan rasa seronok kerana dapat
memberikan bakti ataupun khidmat kepada masyarakat. Demikianlah dapatan daripada petikan nikmat amalan bersederhana. Baiklah, seterusnya kita lihat pula muka surat 124. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 124. Tajuknya sederhana dalam perlakuan. Okey. Bersederhana ini maksudnya tidak berlebih-lebihan. Selain daripada kehidupan seharian, dari segi perlakuan juga kita hendaklah sentiasa bersederhana. Tidak perlu keterlaluan. Baik, cikgu tolong bacakan teks yang ada. Okey. Lila dan Shui membuat tinjauan tentang tempat-tempat yang memerlukan sikap sederhana di kawasan kediaman mereka. Mereka mahu membentangkan dapatan tinjauan mereka dalam majlis hari keluarga. Ini maksudnya Lila dan Shui ini membuat tinjauan lah, ya, kerana mereka ingin mengetahui apakah sikap sederhana yang diamalkan oleh masyarakat di kawasan kediaman mereka, kerana mereka akan membentangkan dalam majlis hari keluarga. Okey, kita lihat satu persatu. Kita patut bersederhana ketika membeli barangan di pasar raya supaya semua orang dapat mendapat bekalan barangan keperluan. Satu daripada hasil tinjauan ialah membeli barangan dengan secara berhemah, iaitu berdasarkan keperluan semasa. Seterusnya, kita patut berpakaian secara sopan bagi menjamin keselesaan pengguna kemudahan awam yang lain. Maksudnya di sini apabila berada di khalayak ramai, seeloknya kita menggunakan pakaian yang sopan. Ini akan lebih menyelesakan orang lain juga melihat kita, dan kita juga selesa apabila dilihat oleh orang lain. Ini adalah antara amalan yang ada pada kawasan kediaman mereka inilah, Lila dan Shui. Seterusnya, kita patut bersederhana dari segi pertuturan supaya tidak mengganggu peserta lain. Pertuturan ni maksudnya cara bercakap, cara berkomunikasi ataupun berbicara. Jadi untuk mengelakkan perasaan orang lain tersinggung, kita kena bercakap ataupun bertutur secara sederhana. Sama ada dalam intonasi ataupun perkataan yang diucapkan. Jadi kita hendaklah sentiasa bersederhana. Baik, bentuk amalan bersederhana yang dilakukan masyarakat yang terdapat dalam kawasan perumahan Lila dan Shui ialah berjimat cermat semasa berbelanja, iaitu membeli barangan keperluan secukupnya supaya orang lain juga dapat membeli barangan yang sama. Jadi bekalan pun mencukupi. Seterusnya, berpakaian sopan. Bila kita berpakaian sopan, orang akan selesa melihat kita. Kita juga akan merasa selesa apabila berada di khalayak ramai. Seterusnya, bersederhana ketika bertutur atau bercakap. Okay, dari segi intonasi ataupun perkataan yang kita ataupun ayat yang kita keluarkan itu agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Seterusnya, kepentingan amalan kesederhanaan yang diamalkan oleh masyarakat di kawasan kediaman Lila dan Shui. Yang pertama, semua orang dapat bekalan barang keperluan. Kalau kita berbelanja secara berhemah dan membeli barangan keperluan yang kita perlukan sahaja, jadi orang lain juga dapat bekalan yang mencukupi. Yang kedua, menjamin keselesaan. Okey, seperti pakaian tadi, ianya akan memberi keselesaan kepada kedua-dua belah pihak, diri kita ataupun masyarakat lain. Seterusnya, tidak mengganggu orang lain. Contohnya dari segi pertuturan lah. Kalau dari segi intonasi ataupun nada suara, kita hendaklah sederhana. Jangan terlalu nyaring dan jangan juga terlalu perlahan. Kalau terlalu perlahan, orang tak dapat dengar. Kalau terlalu nyaring, mungkin akan mengganggu suasana orang lain juga. Kemudian, perasaan yang wujud bila mengamalkan kesederhanaan. Okey, yang pertama, tenang. Kita akan rasa tenang kerana tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, kita rasa gembira. Ya, kita dapat menyenangkan hati orang lain dan
kita juga akan rasa selesa. Seterusnya, kita akan rasa bangga kerana kita salah seorang masyarakat yang sentiasa mengamalkan kesederhanaan, mementingkan keharmonian dalam hidup bermasyarakat. Dan seterusnya kita akan rasa seronok kerana dapat mengembirakan orang lain, menyelesaikan orang lain, dan kita sendiri juga akan rasa bangga dengan diri sendiri, seronok dan tidak rasa terkongkong dalam situasi tertentu kerana kita dapat hidup dengan aman, damai. Okey, baik, tugasan minggu ini ataupun hari ini, cikgu nak murid-murid lukiskan gambar rajah seperti yang cikgu sediakan ini dalam bentuk grafik. Okey, nyatakan kepentingan amalan bersederhana dalam hidup bermasyarakat. Jadi, di sini ada 4 ruang. Jadi, murid-murid isi di dalam setiap ruang ini. Yang pertama di sini, kedua, ketiga dan keempat. Jadi, nyatakan kepentingan di situ. Ada 4 kepentingan. Tugasan yang kedua, cikgu nak murid-murid lukiskan grafik seperti yang cikgu sediakan. Kemudian, tuliskan perasaan wujud jika mengamalkan amalan kesederhanaan. Jadi, tulislah 4 perasaan yang wujud. Okey, sekiranya murid-murid mengamalkan amalan kesederhanaan. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Jadi, kita jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang. Terima kasih.